Dah apa Boleh Amin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Mago. A'udzubillahi Ikhlas apa kepik dengan tu. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam siri pengajian kisah para nabi. Setelah sekian lama kita tidak bertemu, tapi tak apa, insya-Allah hamba ada tanda lagi. Jadi tak payah pusinglah. Maknanya benda tu kat mana, tak apa, kita layang sahaja sambung kat mana. Jadi di sini kalau dahulu kita menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam yang menyebabkan Nabi Musa ini keluar daripada Mesir, kerana ada peristiwa yang Nabi Musa telah memukul orang Qibti sehingga dia mati, dan kemudian Nabi Musa alaihissalam dinasihatkan oleh seorang ahli keluarga Fir'aun supaya keluar daripada Mesir ini, kerana sekarang Fir'aun sedang dan juga para pemimpinnya sedang mengincar, kalau bahasa Indonesianya, dan ataupun sedang mencari Nabi Musa alaihissalam untuk ditangkap dan dihukum. Jadi Nabi Musa alaihissalam meneruskan melarikan diri keluar daripada Mesir dan seterusnya menuju ke Madian. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisahnya, walamma tawajjaha tilqa'a madyana qala asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil walamma warada ma'a madyana wajada 'alayhi ummatan minan nasi yasquna wajada min dunihimul mar'ataini tadhudan ma khatbukuma qalata la nasqi hatta yusdira ri'a wa abuna shaykhun kabir fasaqa lahumā thumma tawalla ila adh-dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Di sini Nabi Musa alaihissalam yang Allah SWT ceritakan, walamma tawajjaha tilqa'a Madyan, Nabi Musa alaihissalam mula menuju ke arah Madian. Dan Madian ni daripada Mesir tahulah berapa kilometer, tetapi satu perjalanan yang jauh. Dan Nabi Musa ini terkenal sebagai orang yang sangat kuat dan juga seorang yang sangat cekal. Dan Nabi Musa di saat belum lagi diangkat menjadi Rasul, kita faham. Jadi sifat seorang manusia ada rasa gerun bila diugut untuk dibunuh, walaupun dia tidak sengaja melakukan perbuatan tersebut. Nabi Musa pergi untuk menyelamatkan dirinya menuju ke negeri Madian. Dan Madian ini berada di Jordan. Nabi Musa berjalan kaki. Dan mana-mana Nabi pun, kalau kita perhatikan, baik sebelum dia menjadi Nabi ataupun selepasnya, mereka ini terkenal sebagai orang yang sangat-sangat cekal. Mereka tidak mudah untuk menyerah kalah. Nabi Musa alaihissalam dalam isu berkait dengan perkara ini, dia menuju ke Madian dalam keadaan berkeseorangan, tanpa membawa sebarang bekalan, sehinggalah menuju ke arah Madian yang disebut di sini, qala asa rabbi ayyadiyani rabbi sawa'as sabil. Nabi Musa walaupun dia dipelihara, alhamdulillah, curah mata kejap, walaupun dia dipelihara di dalam rumah Fir'aun, tetapi Nabi Musa tidak pernah beriman. Dah ingat dah?
tidak pernah beriman dengan apa yang diimani oleh Fir'aun. Dan kita telah menceritakan dahulu bagaimana ibunya sendiri yang membesarkannya di dalam istana Fir'aun. Mencerita betapa hebatnya bagaimana Allah SWT merancang untuk nabinya alaihi wassalatu wassalam. Sebab itulah kita ini janganlah pusing dengan sebarang kesempitan yang telah pun kita terima. Di sana pasti ada jalan keluar, atau pasti ada di sana hikmah yang kita tidak sedari. Sebagai contoh, kalau kisah ibunya, kerana yakin dengan janji Allah SWT yang Allah mengatakan Allah akan kembalikan kepadamu melalui Jibril alaihissalam, lalu dia pun terus buat tadi kerana dia yakin kepada Allah SWT. Walaupun dalam masa yang sama dia tetap suruh anak dia pergi tengok, kakak kepada Nabi Musa AS, tengok bagaimanakah ataupun ke manakah kotak ni pergi, kotak yang terisi Nabi Musa AS di sana. Namun dengan keagungan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah lah sebaik-baik perancang, dalam nak kita kata nak menjadikan Nabi Musa ini sebagai Rasul yang akan kita kata yang akan terdidik dengan suasana yang sesuai sebagai seorang Rasul. Lalu Nabi Musa AS diletakkan, dididik di dalam istana Fir'aun dalam keadaan yang kita kata yang sangat selesa. Sebab itulah kalau kita rujuk kisah Nabi kita SAW juga, walaupun Nabi SAW kehilangan ayahnya, tapi kita kena ingat ayahnya daripada keturunan bangsawan, tokinya daripada keturunan bangsawan. Suasana untuk hidup dia ni dalam keadaan yang kita kata untuk dia belajar dalam keadaan selesa pun ada, dan hidup dalam keadaan susah pun ada. Kedua-duanya mempunyai pengajaran kepada diri dia. Sebab kadang-kadang orang bila susah hidupnya, tak pernah senang, tiba-tiba boleh kesenangan dia akan lupa diri. Orang yang biasa senang, kemudian dia susah, kemudian dia mari senang balik, dia berbeza. Dia tahu nikmat dan dia tahu kesusahan itu sendiri. Daripada kisah ini, Nabi Musa AS berdoa kepada Allah. Sebab kita dah ceritakan, dia tidak pernah menyembah apa yang disembah oleh Fir'aun dan kaumnya. Jadi dia berdoa kepada asa Rabbi ayyahdiyani Rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil. Semoga Allah memimpin aku ke jalan yang benar, ke jalan yang sebetulnya aku pergi. Iaitu ketujuan dia, mana yang sepatutnya dia pergi, itulah yang sepatutnya, itulah Allah yang akan hantar dia. Di situlah dia akan dihantar oleh Allah SWT. Dan dia pergi sehingga dia sampai ke satu tempat. Walamma warada ma'a Madyan, dia sampai ke tempat air Madyan, mata air Madyan, ataupun di sana ada telaga di sebuah kota disebut sebagai Madyan. Dan Madyan ini ada beberapa tafsiran ulama tentang Madyan ini. Adakah Madyan ini negeri yang sama yang pernah diutuskan Nabi Syuaib alaihissalam, ataupun Madyan yang sama tetapi bangsanya sudah berlainan? Bukan lagi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada yang di kalangan kebahagiaan besar ulama tafsir mengatakan bahawasanya yang pada masa itu adalah Nabi Syuaib itu sendiri. Nabi Syuaib itu sendiri yang berada di Madyan, yang kemudian akan menjadi bapa mertua kepada Nabi Musa AS. Yang ada pendapat mengatakan, dan Amba lebih suka kepada pendapat yang kedua ini daripada kalangan ulama tafsir, kerana pendapat kedua mengatakan ianya adalah seorang saleh yang namanya Syuaib juga, yang berada di negeri Madyan. Jadi kebetulan sama, di negeri yang sama dan nama juga sama. Negeri yang sama dan negeri yang sama dan nama juga sama, orang saleh. Sebab kenapa? Kerana ada setengah ulama menyatakan berkenaan dengan Syuaib ini, ianya berbeza kerana dari sudut masa tadi. Kalau kita rujuk kisah Nabi Syuaib,
yang terdapat di dalam Al-Quran, Nabi Syuaib selalu bila berdakwah kepada kaum mereka, kaum dia akan menyebut tentang kaum Nabi Lut dan juga tentang kaum Nabi Hud dan juga kaum Nabi Saleh alaihissalam dan juga kaum Nabi Nuh alaihissalam. Selalu menyebut ketiga-tiga kaum ini dan dia tidak menyebut kaum yang lain. Berdasarkan kepada hujah ini menunjukkan bahawasanya Nabi Syuaib itu berbeza dengan Nabi Musa ini dari sudut zaman. Sebab kaum Ad, Nabi Hud dan juga kaum Samud Nabi Saleh ini iaitu daripada bangsa selepas daripada Nabi Nuh alaihissalam. Sedangkan Nabi Musa daripada keturunan Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Yusuf alaihissalam, dan sudah pun jauh dengan Nabi Ibrahim, dan apatah lagi dengan Nabi Nuh alaihissalam, lagilah jauh. Itulah pandangan ulama tafsir mengapa mereka mengatakan bahawasanya Syuaib yang disebut di dalam kisah Nabi Musa alaihissalam ini bukannya Nabi Syuaib yang telah Allah ceritakan kisahnya menghadapi kaumnya yang suka menipu dalam perniagaan dan juga kaumnya yang suka merasuah, kaumnya yang suka mengutip tol daripada rakyatnya, mengutip cukai daripada rakyatnya. Jadi di sini Nabi Musa sampai ke tempat mata air, mata air di Madian. Allah menyebut kisahnya, wajada alaihi ummatan minan nas yasquna wa wajada min dunihim imra'ataini tadudan. Dan dia menjumpai di belakang orang yang banyak itu dua orang perempuan yang sedang menghambat ternakannya. Dan Nabi Musa mengatakan, apakah maksud daripada membuat lagu ni? Dan perempuan itu menjawab, kami tidak dapat memberi minum ternakan kami sebab dia terpaksa menunggu siap orang lain dulu, orang lelaki dulu, orang lain. Lepas pada tu dia pula nak akut air, sedangkan dia orang puang tak urut. Sebelum ni yang buat kerja ni adalah ayah dia. Biasanya orang lelaki lah yang buat kerja akut air daripada dalam telaga tadi untuk beri minum, biasa orang lelaki. Sebab berat benda tadi. Dan dia ni terpaksalah tunggu. Jadi Nabi Musa AS bila siang, Nabi Musa pun tolong. Kita pendekkan kisahnya. Ahli kitab mengatakan jumlah orang puang tadi berjumlah 7 orang. Di dalam Israiliyat mengatakan 7 orang. Dan yang sahihnya peluang ni adalah 2 orang sahaja. Anak Nabi Syuaib hanyalah 2 orang sahaja, bukannya 7 orang. Itu kata-kata ahli kitab, kita cerita sajalah. Kita cerita saja. Pendapat ini boleh dilakukan jika ianya benar-benar boleh dipertahankan. Tak ada benda yang boleh mempertahankannya sebab dalam Quran sendiri. Jadi bila berbeza di antara Quran dengan kitab yang terdahulu, kita kena buanglah kitab yang terdahulu, tak boleh pakai. Yang benarnya mestilah Al-Quran itu sendiri. Lalu Nabi Musa alaihissalam bertanya, qala ma khatbukuma qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syaikhun kabir. Dan Nabi Musa bertanya, apakah maksudmu dengan buat lagu tu? Dia kata, kami tak dapat beri makan minuman kepada binatang ternak kami sebelum pengembali itu memulangkan ternaknya. Buat balik dulu binatang-binatang dia tu dulu. Sedangkan ayah kami ni tua dah, tak boleh nak tolong kami. Jadi terpaksalah kami berusaha untuk buat sendiri, beri minum kepada binatang ternakan kami ini. Jadi dia tak sanggup untuk mencapai sumber air tu. Mana telagalah nak tarik timba tu, dia tak sanggup. Lalu Nabi Musa AS pun menolongnya. Fasaqa lahuma. Nabi Musa pun memberikan minum kepada keduanya, binatang ternak kepada keduanya, beri minum tolongnya. Dan seterusnya. Dan Nabi Musa ni pula kelebihannya dia gagah. Mana dia masa dia akak batu yang menutup telaga tadi tu, yang biasanya dia akak untuk ramai-ramai, tapi hari ni dia boleh akak seorang sahaja. Sebab tu kita cerita dah, kalau sebut para nabi ni memang dia kekuatannya 10 kali daripada orang biasa. Hatta nabi kita pun pernah Sayyidina Ali menceritakan, kalau kami terdesak dalam peperangan, kami akan nusuk di belakang Nabi. Bila terdesak, diasak oleh musuh, kami akan nusuk di belakang Nabi. Nak royak gagahnya Nabi. Dan pernah ketika mana peperangan Uhud,
berlaku bila para sahabat terkepung dan orang musyrikin dia nak mari tapi tak boleh nak mari sebab orang Islam ada pemanah. Masa tu di tangan Nabi adanya tombak. Sayyidina Ali ada dan sahabat-sahabat yang lain ramai ada sekali tu. Jadi Nabi ni dia tarik, dia lepor tombak. Dia lepor tombak tu dan riwayat mengatakan, sahabat menyatakan, nak cerita gagahnya Nabi, dia punya angin tu saja menyebabkan kami tercampur. Angin dia tu. Bukan kena lengan Nabi kepada, angin Nabi baru. Angin daripada kesan lemparan Nabi tu menyebabkan sahabat-sahabat dia tercampur. Dan lemparan Nabi tu kena, tapi sikit saja di leher salah seorang daripada orang musyrik dan dia mati selepas daripada tu. Dia mati, orang kata mati dah lah aku. Kamu tak ingat nama dia? Dia kata mati dah lah aku. Lepas tu sahabat kata, geng-geng dia kata mu takut dia kena sikit je, luka neceh. Sebenarnya Muhammad pernah menceritakan aku akan membunuhmu. Jadi kalau dia tu meludah kaki aku pun pasti aku akan mati. Apatah lagi kena luka banyak ni, pasti aku akan mati. Memang sungguh bila dia balik dalam perjalanan ke Mekah dia mati. Hanya neceh sahaja. Dan itulah satu-satunya manusia yang mati di tangan Nabi SAW. Nabi walaupun gagah untuk pertahankan diri sahaja. Nabi tak sapa pedang dia untuk membunuh orang walaupun dia dalam medan perang. Dan apatah lagi Nabi sendiri berada di tempat komander, di ujung, di belakang untuk mengatur pasukan. Jadi jaranglah terlibat di medan tempur ni, jarang. Cumanya pernah berlaku, itulah keadaannya Nabi SAW. Dan nak cerita betapa gagahnya Nabi SAW. Bahkan orang yang gagah sekali di Mekah pun tidak mampu untuk mengalahkan Nabi SAW dalam bergusti. Dan memang para Nabi ini memang seorang yang sangat kuat. Bahkan Sayyidina Umar mengatakan tidak ada orang yang mampu mengangkat batu tersebut kecuali 10 orang. Dan dia hanya mengambil satu timba sahaja. Namun demikian sudah cukup bagi orang puang tu. Sayyidina Umar kata cukup bagi Nabi Musa tu seorang diri untuk buat kerja benda ni, yang mana kerja tadi memerlukan 10 orang untuk angkat batu tu. Lalu kemudian sudah pada dia selesai memberikan makan atau minum kepada binatang ternakan tadi, lalu dia pun bersandar di pokok. Orang tu balik di rumah. Dan kita tahu Nabi Musa ni mari dalam keadaan selas pinggang. Dalam perjalanan yang sangat jauh, non-stop, tak berhenti pun jalan. Melalui padang pasir yang panas. Tanah Arab kan? Panas. Daripada Mesir nak ke sampai ke Madian. Satu jarak yang sangat panjang. Sangat jauh. Dan juga melalui padang pasir yang sangat luas. Jadi dia ni tak ada apa. Air mineral pun tak bawa. Roti gardenia jauh sekali. Kepek pun tak ada. Jadi dalam keadaan lagu tu dia keadaan yang sangat lapar. Lalu dia berkata, qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan satu kebaikan, makanan yang engkau turunkan kepadaku. Minta supaya Allah turunkan makanan kepadanya. Jadi tak salah kalau kita nak spesifik dalam kita nak berdoa kepada Allah. Minta makanan direct kepada Allah ataupun minta pitih, tak ada masalah, boleh kita merayu, kita merengek, boleh. Dalam keadaan tadi Nabi Musa tidak kenal orang lain, yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata tempat untuk dia mengadu. Dan ini petunjuk nak beritahu kepada kita, tidak ada para nabi yang bila dia berdoa ada perantaraan makhluk lain. Kita kena ingat itu saja. Bahkan kalau ada sahabat bertanya pada Nabi tentang doa, Nabi akan mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya supaya minta dengan Allah direct, dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama-namanya yang agung, kemudian berdoa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ajaran para Nabi, tanpa ada perantaraan wali tu ataupun wali ni. Tak perlu. Sebab kita bimbang, maksud tauhid adalah mengesahkan Allah. Tiada yang setara dengannya. Kita baca qul Allah,
surah yang paling banyak kita baca. Asas daripada ketuhanan duduk pada Qul Huwallah. Kita baca Qul Huwallahu Ahad, dialah Tuhan yang satu. Katakanlah bahawasanya tiada Allahu Ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang satu. Tak ada yang lain, satu sahaja. Tuhan satu-satunya. Allahu Samad, Allah tempat segala makhluk bergantung. Baik orang tu wali ke, baik orang tu para nabi ke, sebagai contoh dalam kisah ni, baik jin ke, baik pokok ke, baik binatang ke, sama sahaja. Tempatnya bergantung hanyalah Allah semata-mata. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak diperanakkan dan tidak beranak. Tidak ada keturunan dan tidak ada orang yang di atas, tak ada. Allah lah satu-satunya. Dan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengannya walaupun satu pun. Tak ada orang kalau kita boleh minta dengan dia ni, ya Allah, wahai Tok Syekh, mintalah dengan Allah supaya ampunkan dosa aku. Tak ada. Macam ke orang Kristian, mereka menjadikan paderi-paderi mereka untuk mengampunkan dosa-dosa mereka. Kita boleh minta tolong dengan orang hidup sebab ada contoh yang diberikan oleh Nabi SAW. Tetapi bagi orang yang dah mati, tidak ada. Tidak pernah ditunjukkan di dalam sunnah itu sendiri. Sebab itulah kita kena jaga dalam masalah tauhid ini. Sebab benda ni berlaku kepada orang Quraisy. Apabila orang Quraisy sendiri, Allah SWT menceritakan di dalam Al-Quran supaya jadi pegangan kepada kita, jadi petunjuk kepada mereka, kepada kita. Apa yang dijawab oleh orang Quraisy apabila Nabi berdakwah kepada mereka supaya tinggalkan berhala? Mereka mengatakan, la na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala ini kecuali untuk mendekatkan diri dengan Allah semata-mata, sedekat-dekatnya. Maknanya kalau kita nak kata bolehlah nak minta dengan orang yang dah mati dah, makna sama saja dengan orang musyrik yang meminta kepada berhala tadi. Tidak lain supaya nak dekat diri dengan Tuhan. Sebab itulah kita kena lihat wahyu yang dibawa kepada kita oleh Nabi SAW, kepada oleh Allah SWT, dan diterangkan oleh Nabi kita SAW. Dan ini adalah salah satu contoh sebagai pengajaran untuk kita yang kita boleh berdoa kepada Allah walaupun dengan kata-kata yang detail. Minta makanan direct sebagaimana Nabi Musa AS, minta pitih direct, boleh, tak ada masalah. Dalam masa yang sama, dan nak beritahu kepada kita, mintalah dengan Allah. Tapi ialah ada yang kita kata kalau kita nak minta dengan orang, kalau dia mampu bolehlah. Kalau dia tak mampu tak boleh. Kena minta dengan Allah lah benda yang tak mampu dibuat oleh makhluk. Jadi di sini Nabi Musa AS, dan dia memang sangat-sangat lapar. Sangat-sangat lapar. Dan dia ni yang mana perutnya diceritakan terlalu nipis dah. Maknanya kemih sangat dah masa tu. Itu katanya. Atha bin Sa'ib mengatakan, pada masa Nabi Musa mengatakan, wahai Tuhanku, sungguhnya aku sangat memerlukan kebaikan, iaitu makanan yang kau turunkan kepadaku. Atha bin Sa'ib mengatakan, ini salah seorang daripada ulama tafsir, ulama tabi'in, mengatakan bahawasanya ianya orang puang tadi dengar apa yang dibaca ataupun yang didoakan oleh Nabi Musa tadi. Itu kata-katanya. Kata-kata Imam Atha As-Sa'ib. Tapi hamba tak berpegang dengan pandangan ini kerana Allah yang Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Jadi di sini kedua orang tadi, faja'athu ihdahunna. Desanya faja'athu ihdahunna tumshi ala istihya. Kemudian perempuan ini balik dan keduanya menceritakan apa yang dia alami kepada Nabi Musa, apa yang mereka alami, pengalaman mereka bersama Nabi Musa kepada ayahnya. Lalu dia pun mintalah kepada ayahnya supaya suruh lalu ayah dia tadi, orang saleh ini yang disebut sebagai Syuaib, dan dia mengatakan Nabi Syuaib alaihissalam, setelah kita sebutkan tadi, tak apalah kalau nak panggil Syuaib sebab ramai yang berpegang dengan Syuaib, dan benda tu tidak salah. Benarnya baik dia tu betul-betul Nabi Syuaib ke ataupun seorang saleh yang bernama Syuaib ke, tak ada masalah berlaku, boleh berlaku.
Jadi Nabi Syuaib apa kepada dua orang puang ni, suruh kedua anak dia ni dipanggil Nabi Musa untuk bertemu. Dan ketika menemui Nabi Musa dan memanggilnya, faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Lalu datanglah kedua orang tadi kepada Nabi Musa, yang mana mereka berjalan dalam keadaan malu. Yang mana ada ulama mengatakan jalan seumpama pengantin, jalan malu-malu calon pengantin, sebab orang yang dah balik belaka dua orang. Dan dia mengatakan, inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai gaji ataupun imbalan, nak beri upah atau imbalan kebaikan memberi minum ternakan kami. Jadi daripada kisah ni nak beritahu, hanya sekejap sahaja. Kalau Tuhan nak, masa tu juga Allah boleh makbulkan doa. Kalau tadi ditolong dua orang ni, dan dia dah lepas tu dia kelaparan, dan dia berdoa kepada Allah SWT, dan Allah SWT makbulkan terus doa dia. Makbulkan terus doa dia. Di sini kalau Allah nak, Allah boleh jadikan terus benda tadi. Tapi tidaklah dengan cara Allah turunkan makanan daripada langit. Tidak, kena kerja jugalah. Kena kerja. Ni gak nak pitih, lepas tu ratik. Ratik nak suruh pitih mai turun daripada langit. Tak ada. Para sahabat hak miskin berderu-derang. Sampai pernah berlaku di Masjid Nabi itu ada 70 orang ahli sufah. Kalau kita sebut ahli sufah ni zaman kita, perkataan kasarnya gelandangan yang tak ada rumah bekerja. Tapi dia tidak pernah meminta-minta dengan sahabat. Dia duduk saja di keliling masjid tadi dan bekerja dengan sahabat-sahabat yang kaya, yang ada tanah, yang ada ni. Dan mereka tidak pernah bersungut tentang kesusahan mereka. Pernah satu masa sampai 70 orang. Ramainya golongan ini. Dan Nabi SAW sentiasa bercakap, bersembang dengan mereka, mengajar mereka. Dan Nabi tidak pernah segan silu. Jadi nak cerita di sini bahawasanya kalulah benda ni ada doa ataupun ratik lepas tu bila pitih, orang-orang ni dulu lagi boleh. Sebab mereka ni orang yang paling rapat dengan Nabi SAW, yang mendapat ilmu direct daripada Nabi. Tapi mereka tetap miskin. Dan bila Nabi pernah tanya kepada mereka, Rabi'ah bin Malik sebagai contoh, salah seorang daripada gelandangan, ataupun salah seorang daripada ahli sufah. Gelandangan ni kata kasar. Kalau kita tu ahli sufah tadi, Nabi tanya, sil, mintalah padaku. Lalu apa jawab Rabi'ah bin Malik? Ya Rasulullah, aku ingin menjadi temanmu di syurga. Dadak kalau kata minta tadi tu, kalau kita lah ejah kereta baru suti, rumah suti, pitis juta jadi bukan nak banyak sangat. Padahal tu tak apa dah, kalau nak mati pun. Kalau kita boleh projek buat landscape tak apa dah, boleh projek bersih pun tak apa dah, boleh projek bagi jambang tak apa dah. Kalau kita. Tetapi Nabi, sahabat Nabi tak gitu. Dia minta dengan Nabi, ya Rasulullah, aku ingin menjadi temanmu di syurga. Boleh kalau dia nak minta, ajahlah kerja sikit ke, buat modal nak buat niaga, minta batuang halu-halu. Tapi mereka tak minta. Tak minta benda tadi. Sedangkan kalau dia minta supaya Nabi berdoa, ya Rasulullah, doakan aku jadi orang kaya, Nabi boleh berdoakan. Nabi boleh nak. Dan berkat Nabi, doa Nabi ni Allah tak tolak. Allah tak tolak. Tapi mereka tidak memilih. Mereka lebih memilih akhirat yang yang kekal abadi. Syurga yang tertinggi, Firdaus. Itu yang mereka pilih. Itulah dia para sahabat radhiyallahu anhum. Yang kita ambil contoh daripada kisah ini. Jadi bagaimana walaupun Allah SWT memakbulkan doa, tapi dengan cara apa? Bukan dengan cara turun daripada langit makanan, tidak. Tetapi hasil daripada dia kerja. Dan Nabi Syuaib yang disebut dalam kisah ini, ataupun orang saleh yang bernama Syuaib yang disebut dalam kisah ini, telah menjamu Nabi Musa AS. Falamma ja'ahu, bila dia sampai sahaja
kepada Nabi Syuaib ni, wa qassa alaihi alqasas, dan dia menceritalah kisah dia ni, kisah dia dulu lagu mana, sebab apa dia boleh sampai ke sini, dia ceritalah. Jadi di sini boleh kalau kita nak cerita kesusahan kita pada orang-orang yang kita percaya, kesempitan hidup kita kepada orang yang percaya, kita percayai, yang mana orang tu boleh tolong kita. Sebagai contoh dalam kisah ni, Nabi Syuaib boleh tolong, ataupun orang saleh ni boleh tolong Nabi Syuaib, Nabi Musa AS. Jadi sini tak ada masalah kalau kita nak ngadu hal. Maknanya bukan kata mu macam tak ada Tuhan duk ngadu hal gini. Tak ada masalah. Sebab Allah rakamkan kisah ini untuk kita jadikan sebagai teladan. Allah tak larang pun. Kalau kata benda tak boleh, Nabi dulu lagi cerita tak benarkan benda ni. Dan Allah tak jadikan sebagai satu kisah yang untuk kita jadikan sebagai teladan. Tak perlu. Sebab tu kalau benda ni tidak penting, Allah tak start dalam Quran. Sebab tu tidak menjadi kesalahan. Kalau kita ada masalah, kita cerita je sama kita, tak ada masalah. Orang yang kita percayai, orang yang kita percayai, untuk kita harapkan mungkin ada penyelesaian daripada saudara kita ni. Lalu Nabi Syuaib pun kata kepada Nabi Musa, qalu la takhaf najauta minal qaumiz zalimin, janganlah kamu takut, kamu telah pun selamat daripada orang-orang yang zalim, iaitu orang-orang Fir'aun itu sendiri. Dan pendapat yang mengatakan dia ni adalah Nabi Syuaib adalah pendapat yang masyhur daripada kalangan majoriti ulama, jumhur ulama. Di antara ulama yang menetapkan hal ini termasuklah Hasan Al-Basri, Malik bin Anas, dan juga beberapa ulama yang lain. Jadi di sini kisah Nabi Musa bertamu dan menceritakan kisahnya, maka Syuaib memberitahu kepada mereka telah selamat. Nabi Syuaib kata dia telah pun selamat, tak payah pusinglah. Dan pada saat itu salah satu daripada isteri anak puang dia ni beritahu kepada Nabi Syuaib, ya abatistajirhu, wahai ayahku, jadikanlah dia pekerja, upah dia kerja dengan kita, iaitu kerja benda pera kambing. Zaman dulu, hatta zaman ni pun, kalau kita berada di negara ketiga, terutamanya di Afrika, baik Somalia ke, Djibouti ke, Eritrea ke, maknanya kekayaan tu tengok pada ternakan. Lagi banyak ternakan dia tu, lagi kaya dia. Lagi kaya dia, ternakan dia. Kalau kita makan di Saudi ke, dimakan di Yaman ke, negara-negara Arab tu, kambing tu utamanya tu asalnya daripada Afrika dulu. Kalau kata kambing asal, maka tak cukup. Kambing asal daripada tanah Arab tak cukup untuk nak makan orang kita pergi Mekah pergi haji apa seribu tu. Hatta kita sendiri pun kalau ambil buat nasi Arab pun daripada Australia ambil nasi, bukannya ambil nasi, ambil kambing, bukan kita sendirilah, dia mari atau kita. Jadi itulah nak cerita bahawasanya keadaan zaman tu pera kambing adalah satu daripada norma kehidupan pada zaman itu. Zaman kita ni tak ada masalah, boleh saja kalau kita nak pera kambing. Jadi iaitu mengembala kambing. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang paling baik untuk engkau jadikan sebagai pekerja, orang yang sangat kuat dan sangat dipercaya. Kenapa dia mengatakan yang dipercaya? Musa ni seorang yang amin. Yang pertamanya, orang puan ni nampak kebaikan yang ada pada Musa AS. Keutamanya ketika mana dia mengiringi orang puan. Jadi bila orang lelaki duduk belakang, jadi dia ni rasa terganggu dengan aurat orang puan. Sebenarnya zaman dulu hukum aurat tak ada lagi. Hukum menutup aurat ni tak ada lagi. Tak sama macam ke zaman kita. Jadi walaupun gitu, dari sudut pemikiran, dari sudut matanya, perasaannya sama je orang tu. Sama-sama nak ke orang puang berlaku. Jadi Nabi Musa minta bila tengok orang puang depan dia ni, duduk belakang lah. Duduk belakang, dah beritahu ke aku kiri ataupun kanan. Jadi GPS, jadi Waze untuk Nabi Musa AS. Okey, kiri aku pun masuk kiri, kanan aku pun masuk kanan. Itu sahaja.
yang perlu meroyak aku. Itulah salah satu punca ia menyatakan Nabi Musa ini seorang yang amin. Yang keduanya, Nabi Musa tak ada nak minta upah awal-awal lagi. Tolong je. Tak ada bersungguh, tolong sungguh-sungguh asalnya. Jadi nampak Nabi Musa ni terdapat kebaikan, amanah yang ada pada diri dia. Mana dia adalah seorang yang suka melakukan kebaikan. Dan dia juga qawi, seorang yang gagah. Sebab itulah kalau kita nak upah orang, dua ciri ni kita kena ada. Qawi dan juga amin. Qawi ni bukan hanya sekadar tubuh badan, kadang-kadang akal. Contoh untuk kerja bank, bahagian tu. Kaki kudung tak ada masalah. Jadi cashier bank minyak, kudung tak ada masalah, kudung kaki lah. Kudung tangan kan, orang pula nak BBT. Yang pentingnya akal sihat, tangan dia sihat. Antaranya, mana ada kerja-kerja yang tertentu yang boleh mereka lakukan. Tetapi untuk jadi pemimpin, dia mesti sihat seluruhnya. Sebab nak jadi seorang pemimpin ni, nak pimpin negara sama sekali, mesti sihat seluruhnya. Tak boleh kita kata ada masalah, penyakit dan sebagainya, ataupun cacat dan sebagainya. Jadi di sinilah dia suruh supaya pilih pilihlah mana Nabi Musa ini untuk bekerja. Lalu ditawarkan kepada Nabi Musa, qala inni uridu an ankihuka ihda ibnataini ala an ta'jurani thamaniyah hijaj fa in atmamta 10 famin 'indik wa ma uridu an ashqa 'alaik satajuduni insyaallah minas salihin. Dan Nabi Syuaib berkata, sebenarnya nama Syuaib ni Nabi pun dah sebut. Sebab oleh kerana dia sebut nama Madian. Dan ada lelaki soleh. Jadi ulama pun sebut bila kata Madian, Nabi soleh, sinonim dengan Nabi soleh. Sebab tu ulama letakkan nama ni Nabi soleh. Tak ada daripada hadis Nabi ataupun Al-Quran sendiri sebut yang ianya bernama soleh. Namanya Syuaib. Itu sahaja. Jadi tak ada masalah lah kalau kita nak menganggap ianya Nabi Syuaib pun tak ada masalah. Tapi Allah tak sebut yang ianya bernama Nabi Syuaib, tidak. Sesungguhnya aku ingin menikahkan kamu dengan salah seorang daripada dua orang anak aku ni, dengan ketentuan syarat dia ataupun maharnya mesti bekerja selama 8 tahun. Ini nak menunjukkan kepada kita betapa besarnya pernikahan itu sendiri. Benda yang tak boleh kita buat main-main. Kita boleh nak ada piti cerah nikah tak boleh. Ini nak ajar kepada kita kena ambil berat. Besarnya benda ni sampai tahap mana kena kerja sampai 8 tahun. Ini kedudukan nikah dalam Islam ni adalah satu benda yang sangat besar. Dan jika nak boleh sempurnakan selama 10 tahun, itu adalah kebaikan daripadamu. Dan aku tidak bermaksud untuk memberatkanmu. InsyaAllah engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang baik. Sekurungan daripada mazhab Abu Hanifah, ulama daripada kalangan Imam Abu Hanifah menjadikan ayat ini sebagai dalil menunjukkan sahnya jika dia menjual salah satu daripada kedua hambanya, dua baju dan lain-lain. Itu berkenaan dengan jual belilah dalam masa ini. Seterusnya Nabi Musa pun mulalah bekerja di sana dan berkahwin dengan salah seorang, dengan anak Nabi Syuaib tadi. Dan seterusnya tinggallah di sana. Kita tidak akan menceritakan keseluruhannya. Sehinggalah Nabi Musa pun habis 8 tahun. Panjanglah kalau disebut dalam kitab ni, panjang lagi. Habislah 8 tahun, dah tambah jadi 10 tahun. Jadi Nabi Musa bila cukup dah masa dia tadi sebagai seorang anak, seorang anak dan sebagai seorang adik, dan dia ni kok mana pun tak boleh nak lari, rasa rindu kepada mak dia, rindu kepada kakak dia, rindu kepada adik-beradik dia, dan rindu kepada tanah air dia, tempat dia dibesarkan, tempat main dia. Berasa nak balik semula. Nak balik semula kampung dia. Ini adalah satu fitrah. Satu fitrah yang Allah tetapkan, mana-mana pun kita rasa nak kembali semula. Cumanya orang learning, mana kalau kata asal di Kuala Terengganu, oleh kerana ada rumah ni, kadang-kadang baliklah jumpa saudara mara Kuala Terengganu. Sebab mak ayah tak ada dah. Tapi berasa nak mari tu ada. Ini yang berlaku kepada Nabi Musa. Ini adalah fitrah kemanusiaan. Allah ceritakan kisah ni
Lalu Nabi Musa, Allah mengatakan, falamma qada Musa ajal. Ketika mana Nabi Musa telah menyelesaikan waktu itu, kan sara bi ahli, dan dia pun mula berangkat menuju kepada keluarganya, iaitu keluarga pihak mentuanya. Menurut pendapat sebahagian ahli tafsir, kerana dia sangat rindu kepada keluarganya di Mesir. Dan seterusnya, keluarga dia pun benarkanlah Nabi Musa pergi dengan isteri dia menuju ke Mesir. Dalam perjalanan yang jauh ni, sampailah di satu tempat, dan masa tu di musim sejuk. Di perjalanan di musim sejuk, tidak pilih musim panas. Sebab kalau jalan musim panas ni, tahu sajalah, padi dorok apa semua, jadi pilih musim sejuk untuk jalan. Jadi dia berjalan di musim sejuk, sehinggalah sampai di satu tempat dah malam. Jadi dia pun tak tahu nak orang ni. Maknanya mula nak cari api. Bila nak cari api, lalu Allah menceritakan kisahnya. Qala li ahli umkuthu inni anastu nara. Dan dia berkata kepada keluarganya, tunggulah, sesungguhnya aku melihat api. Masuk api di sini dia hanya melihat cahaya. Contoh, kalau kita duduk sini, kita nampak belah paka ni cerah. Sebab apa cerah? Sebab ada api. Yang dia bakar gas tu kan, nampak cerah. Kita duduk sini kan, nampak belah paka ni cerah. Jadi gitulah Nabi Musa nampak. Tapi api tu tak nampak lagi, nampak cerah lagu tu. Itu yang dilihat oleh Nabi Musa AS. Maksudnya, la'alli atikum minha bi khabar. Nabi Musa kata, aku nak pergi di sana, dan semoga bila aku pergi tadi, aku boleh datang kepada kamu berita. Maksud sini, aku boleh api daripada sana. Sebab aku nampak cahaya dia ni. Au jadwati minan nar la'allakum tastalun. Dan aku mahu seperti api, semoga kamu dapat menghangatkan badan pada malam ini. Sebab orang zaman dulu bila malam, mereka tak jalan lagi dah. Sebab tu satu marhalah, dua marhalah tu dikira perjalanan daripada pagi sampai ke petang. Malam tu tak kira, daripada pagi sampai ke petang. Sebab tu zaman dulu wakaf banyak, sebab dia jalan kaki. Dia berhenti di wakaf-wakaf tadi tu untuk tidur malam. Itu tujuannya. Lalu kalau menyatakan, wahal ataka hadithu Musa id ra'a naran faqala li ahli umkuthu inni anastu nara la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'ala an-nari huda. Ini telah ceritakan tadi. Dan seterusnya bila Nabi Musa sampai di sana, falamma ataha, apabila Nabi Musa sampai ke tempat itu, nudiya min syatil wadil aiman, lalu diseru dia itu daripada arah pinggir sebelah kanan lembah, fi buq'atil mubarakah, daripada lembah daripada sebatang fi buq'atil mubarakah minasyajarah, daripada sebatang pokok, daripada berhampiran dengan sebatang pokok, di sebidang tanah yang diberkahi, yang diberkati. Ayya Musa, lalu berserulah Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, aku adalah Tuhanmu, Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam. Lalu Allah mengatakan lagi, falamma ja'aha nudiya an burika minan nari man fin nari aw wa man haulaha wa subhanallahi rabbil alamin. Dan ketika mana dia tiba di tempat api tersebut, dan dia berseru, dia telah diberkahi oleh orang-orang yang berada di dekat dengan api, dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Maha suci Allah, Tuhan sekalian alam. Maksudnya di sini, maha suci Allah daripada berbuat segala sesuatu yang mana Allah SWT menghendaki. Boleh dia nak buat apa saja dikehendaki kok pandang dia. Ini adalah salah satu daripada maha suci Allah daripada apa yang dia nak buat. Ikut suka hati dia buat. Nah, ini apa yang dia kehendaki, itulah dia kesucian dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berseru, Allah pun berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, innahu anallahu al-azizul hakim. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi berkenaan dengan ayat ni, Allah cakap lagu mana? Dia mari pula lagu tu. Ada suara ke lagu mana ke yang mari lagu tu.
Lalu timbullah ilmu kalam yang mengatakan Allah bercakap tanpa suara, tanpa tulisan, sogok. No, yang lagu mana? Ini ayat Quran sebut ni. Jadi timbul persoalan kayak ini, dan golongan salah mengatakan kita beriman sebagaimana Allah beritahu. Allah berkata, berkatalah. Tapi bagaimana kita tak tahu. Serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu untuk kemudahan kita sebenarnya. Tapi kalau kita nak mendalami lagi dalam isu berkenaan ini, kena panjang. Kena panjang. Sebab tujuan daripada kedua-dua pihak, baik daripada pihak salaf maupun pihak khalaf yang menafsirkan ayat ni, mereka menafsirkan tujuannya adalah kerana nak menyucikan Allah daripada sifat manusia. Sebab berkata-kata ni sifat manusia. Zat manusia, sifat kata-kata manusia. Jadi dia sebab tu dah timbul istilah Allah berkata tanpa suara, tanpa tulisan. Bagaimana Allah lebih mengetahuinya. Dan bagi orang-orang salah pula, mereka tidak menafsirkannya dengan mengatakan laisa kamitslihi syai'. Allah tak sama dengan apa-apa. Dan sebagaimana kata-kata Nabi, kata-kata Imam Malik rahimahullah bila ditanya berkenaan dengan ayat mutasyabihat, terutamanya berkenaan dengan istiwa, Imam Malik rahimahullah mengatakan al-istiwa ma'lum wal kaiful majhul was su'alu anhu bid'ah. Istiwa tu maklum, semua orang tahu duduk. Wa kaifu majhul, sebab Tuhan beritahu laisa kamitslihi syai'. Tuhan tak sama dengan apa-apa pun. Bagaimana cara dia kita tak tahu, tidak diketahui. Allah lebih mengetahui. Was-su'alu anhu bid'ah, dan pertanyaan tentang perkara ni adalah bid'ah. Dia tak payah tanya. Cukuplah kita beriman. Allah beritahu, dia berkata dengan Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berkata dengan Nabi Musa dengan kata-kata. Bagaimana Allah lebih mengetahuinya, dan Nabi Musa lebih mengetahui situasi diri pada saat itu. Kita tidak berada di situ, kita tak tahu. Cukuplah kita beriman dan meyakini kebenaran daripada ayat Al-Quran yang mana Allah mengatakan ia berkata-kata kepada Nabi Musa. Dan seterusnya kita beriman bahawasanya Allah SWT tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Ada yang mengatakan Tuhan turun ke lagu mana. Tak, kita sendiri pun learning. Kalau dulu mungkin mustahil. Kita zaman learning, contoh. Kalau zaman dulu kita cakap, aku baru sembang dengan member aku duduk Mekah tadi. Mu agak-agak lah mu duduk Paka, member mu duduk Mekah. Masa bila mungkin Mekah? Learning, kalau dulu memang pelik. Tapi learning tak pelik. Biasa je. Sebab apa biasa? Sebab ada telefon. Boleh cakap bila-bila masa dengan member dia duduk di mana-mana tempat sekalipun sekarang. Dia nak menceritakan bahawasanya perkara ni bila kita alami baru kita tahu. Jadi keadaan ni kita tak tahu sebab kita tak duduk zaman tu. Bagaimana Allah berkata kita tak tahu. Jadi kita beriman sebagaimana apa yang Allah beritahu, laisa kamitslihi syai'. Tuhan tak sama dengan apa-apa sekalipun. Jadi Allah SWT bila memanggil Nabi Musa AS, bukanlah satu panggilan saja-saja. Di sana ada tugas yang nak diberikan kepada Nabi Musa AS, iaitu tugasnya dia mesti balik ke Mesir untuk berdakwah, mengajak Firaun supaya beriman kepada Allah SWT, dan juga mengajak kepada kaumnya sendiri untuk kembali kepada ajaran yang sebenar yang ditinggalkan oleh Nabi-Nabi sebelumnya. Itulah yang menjadi tugas kepada Nabi Musa AS. Jadi sini Allah menceritakan, wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Aku telah memilihmu wahai Musa. Ayat sebelum itu mengatakan inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddas tuwa. Aku adalah Tuhanmu wahai Musa. Cabutlah kasutmu, capalmu, kasutmu cabut. Innaka bil wadil muqaddas tuwa. Kamu sekarang ini berada di lembah yang suci, yang lembah suci, iaitu lembah tua. Wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Aku telah memilih kamu dan dengarlah apa yang
dia wahyukan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Tuhan, adalah Allah, tidak ada Tuhan selain daripada diriku. Fa'budni, sembahlah diriku, wa aqimis salah, dan dirikanlah sembahyang bagi mengingatiku. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Maka janganlah engkau palingkan, sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, aku merahsiakannya waktunya, agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang ia usahakan. Fala yasuddannaka ala anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Maka janganlah engkau dipalingkan dari hari kiamat oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti keinginannya, yang menyebabkan engkau menjadi binasa. Jadi inilah kisah perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa, yang mana mengangkat Nabi Musa untuk berdakwah dan beriman kepada adanya hari kiamat. Ini adalah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan Nabi Musa dan dalam kehidupan orang-orang Bani Israel selepas daripada itu. Kerana peristiwa ini peristiwa yang sangat besar terhadap Bani Israel itu sendiri. Jadi cukuplah sekadar itu, wallahu a'lam. Dan insya-Allah kita akan sambung kembali dalam kuliah kita yang tak tahu bila sambungnya. Jadi kita cukuplah dahulu untuk setakat ini saja. Jadi kita tutup dulu dengan sama-sama kita membaca tasbih kafarah. Dan tujuan daripada bacaan tasbih kafarah yang selalu saya ingatkan, mana yang kita terkurang pahala, mungkin sebab terlalai ke ataupun yang menyebabkan kita jadi terkurang pahala, ataupun terhapus pahalanya dalam sebarang majlis kita, dalam majlis ilmu kita ini, Allah Subhanahu Wa Taala kembalikan pahala tadi dengan sama-sama dengan membaca tasbih kafarah. Jadi untuk itu marilah sama-sama kita membaca tasbih kafarah supaya Allah mengembalikan pahala kita ini. Jadi marilah bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.